kita baca sebahagian daripada. Ada soalan? Bismillah. Marfu'. Nanti ya. Cakap dulu. Baik. Salah faham tu. Saya tak kata perbuatan para sahabat tak boleh dijadikan sandaran. Saya rasa saya tak kata macam tu. Saya tak kata macam tu. Ulama cuma mengklasifikasikan perbezaan antara marfu' dan yang tidak marfu'. Marfu' ni makna yang datang daripada Nabi. Perbuatan Nabi atau kata-kata Nabi, itu dipanggil marfu'. Hak ni the highest ranking, the top score. Mana hak tak ada siapa boleh deny jika sabit ia adalah sunnah Nabi SAW, merujuk pada perbuatannya atau kata-katanya. Hak tu hak tertinggi sekali, yang kita jadikan sandaran. Selain daripada itu, ada apa yang kita sebut sebagai mauquf. Mauquf ni ialah perbuatan sahabat ataupun kata-kata mereka yang tidaklah sampai kepada Nabi, tapi dia duduk di tempat yang kedua, yang mana masih dijadikan sandaran dalam banyak hal. Especially dalam isu-isu fiqh, ada juga yang tidak marfu' daripada Nabi, dia mauquf kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia masih dijadikan sandaran. Jangan kata sahabat Nabi tidak sandaran pula. Sandaran, boleh dirujuk kan. Lagi bagus kalau ada sunnah Nabi, perbuatan dan kata-katanya disokong pula oleh mauquf para sahabat, oleh perbuatan para sahabat, itu lebih baik. Tapi kalau daripada Nabi tak ada, tapi ada daripada sahabat, yang kita sebut sebagai mauquf, dia boleh dijadikan sandaran, tidak ada masalah as long as dia sahih. Nampak? Tapi kita tak boleh katalah sunnah Nabi, tak boleh kata, tapi kita boleh rujuk dan kita boleh jadikan sandaran. Kalau dia amalan, kita boleh beramal dengannya, boleh, tak ada masalah sama sekali. Begitu juga yang nombor 3 yang kita sebut sebagai maqtu'. Maqtu' ni ialah yang datang daripada tabi'in, bukan daripada sahabat Nabi dan tidak sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh macam zikir, tapi tak banyak. Umpama zikir yang tuan-tuan baca bila dengar guruh di langit ataupun kilat, apa yang tuan-tuan baca? La haula wala quwata illa billah. Itulah orang Melayu, betul tak? Bukan sunnah cakap mana tu. Yang sunnahnya ialah kita kata subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ataupun subhanallazi sabbahtalah. Dua zikir ini zikir yang digalakkan untuk kita baca ketika kita lihat kilat ataupun dengar guruh di langit. Kedua-dua zikir ini ada juga yang marfu' daripada Nabi, daripada Ibnu Umar, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Macam mana tu saya pun tak ingat, tapi yang dua tadi, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Itu hadis Abi Daud daripada Ibnu Umar, dia marfu' kepada Nabi tapi dia tidak sahih. Itu tak apalah. Yang ni saya sebut yang kita sebut maqtu', mana bukan Nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in. Zikir itu digalakkan oleh para ulama. Pasal apa? Pasal dilihat kepada riwayat yang marfu' daripada Nabi tak ada, melainkan hadis Ibnu Umar tadi, sama juga daripada sahabat Nabi, tapi ada daripada tabi'in. Itu kita panggil maqtu'. Ulama klasifikasikan yang datang daripada tabi'in sebagai nas yang maqtu'. Maqtu' ni mana daripada tabi'in lah. Yang mana zikir berkenaan datang daripada Tawus namanya. Nampak? Hatta Imam Syafi'i dalam Al-Um, tak silap saya, ada juga menukilkan zikir berkenaan daripada beliau. Sementara Al-Imam Nawawi dan Al-Askar pun buat mari zikir itu juga daripada Tawus. Tak silap saya Tawus. Dia maqtu'. Boleh dijadikan sandaran, tak ada masalah. Kalau daripada sahabat, daripada Rasulullah, of course lah boleh jadi sandaran. Kalau daripada sahabat Nabi juga boleh jadikan sandaran. Daripada tabi'in pun boleh dalam banyak hal, as long as dia sahih. Daripada kita yang tak boleh jadikan sandaran ni, dan kita tak boleh. Kan? Macam orang tanya saya, ustaz, nak keluar rumah baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, tiup kat penjuru rumah baca ayat kursi ke? Saya kata wallah ta'ala alam, saya belajar zikir tak ada amalan tu. Tak ada ulama yang ajar ni, tok syekh ke apa kan. Saya kata tok syekh bukan sandaran. Kalau ada sandaran daripada Rasulullah, ada hadisnya, kita amalkan. Ataupun kalau tak ada daripada baginda, tapi ada daripada sahabat, ada daripada tabi'in yang kita anggap sebagai marfu' dan mauquf, bawah sikit, tapi masih boleh diamal dan masih boleh dijadikan rujukan. Kalau daripada kita tak ada,
Marfu' jauh sekali, maqtu' dan mauquf juga tidak. Tak ada klasifikasi untuk benda agama yang kita buat, especially amalan, tak ada langsung. Melainkan kita hanya merujuk kepada ketika-ketika. Tapi tak dinafikan lah. Top sekali hak daripada Nabi lah yang kita sebut sebagai marfu'. Tu kita nak kena ingat. Daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in direct kepada Nabi, ada juga itu dia panggil mursal. Ada tabi'in tuan-tuan. Tabi'in ni orang yang lihat sahabat, tak lihat Nabi. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi tak melalui sahabat, direct qala Rasulullah SAW. Itu dia panggil mursal. Nampak? Boleh dijadikan sandaran. Kalau dia melibatkan amalan, boleh juga diamalkan. Seluruh dia sahih. Tapi dia bawah lah daripada marfu' tu. Tapi boleh dijadikan sandaran. Jadi, kalau kata tak boleh dijadikan sandaran, melainkan marfu' sahaja, itu saya tak sebut macam tu. Tapi boleh dengar balik. Saya rasa saya tak sebut macam tu lah. Boleh dijadikan sandaran, tak ada masalah. Tapi kena ingat, marfu' atas sekali, top. Kemudian di bawahnya mauquf. Kemudian di bawahnya maqtu' ataupun juga disebut sebagai mursal jika tabi'in itu terus mensandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui para sahabat. Dan dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, banyak hadis-hadis mursal yang diguna pakai. Kita mazhab Syafi'i saja yang tak guna hadis mursal banyak sangat. Kerana mazhab Syafi'i hadis mursal tidak diterima melainkan hanya daripada tabi'in yang besar-besar. Hatta kata Imam Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dinukulkan oleh ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i kata la yuqbalul mursal illa min Sa'id ibn al-Musayyab. Tidak diterima hadis mursal melainkan daripada Sa'id ibn Musayyab. Cuma ulama Syafi'i melebar luaskan lagi, bukan hanya Sa'id ibn Musayyab, mana-mana tabi'in yang besar, kibarut tabi'in, boleh diguna pakai, dan ia juga adalah daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nampak? Jadi kita nak kena faham, boleh. Cuma dia buat ranking bawah lah. Jadi kita ada marfu', kita ada mauquf, kita ada maqtu' ataupun mursal. Mursal ni makna tabi'in meriwayatkan hadis direct daripada Rasulullah tanpa melalui para sahabat, yang mana itu tidak mungkin. Dan hadis mursal ni tuan-tuan, di sisi majoriti ulama hadis adalah hadis yang lemah. Kerana mana mungkin tabi'in meriwayatkan satu hadis tak melalui para sahabat, tak mungkin. Nampak? Tapi ada juga yang sahih, banyak juga ya. Jadi nak kena faham. Baguslah abang tanya gitu. Kan salah faham pula kan. Kata kalau daripada sahabat tak boleh dijadikan sandaran. Sama juga dalam kes saya sebut tutup kepala tadi. Itu mauquf. Perbuatan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak marfu' kepada Nabi. Mana tidak datang daripada Rasulullah. Ada tapi dia tidak sahih hadis tu. Hadis Aisyah tu. Tapi yang sahih ada, tapi dia mauquf. Boleh dijadikan sandaran. Malah ulama memasukkan digalakkan menutup kepala di atas hadis Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan perbuatan Nabi, ada perbuatan beliau. Nampak? Boleh faham? Ada soalan lagi? Cukup dah tu. Nak semayang, bahaya ni. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dalam surah Al-Asr.